Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, maksudnya, tiadalah seseorang yang apabila datang waktu sembahyang fardu, lalu dia mengambil wuduk dengan baik dan sempurna, dan kemudian bersembahyang dengan khusyuk dan rukuknya, melainkan sembahyang itu menjadi kifarat, yakni penghapus dosa-dosa sebelumnya, yakni dari satu waktu ke satu waktu, selama dia tidak mengerjakan dosa besar. Begitulah keadaannya dalam seluruh masa. Hadis riwayat Imam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurud dunya wad din, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak, adik-adik yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, seperti kebiasaannya, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Jalil, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati hamba-Nya, Tuhan yang Maha melihat itu, Tuhan yang Maha mendengar itu, Tuhan yang sentiasa melihat keadaan makhluknya, keadaan hamba-hambanya, terutama hamba-hambanya yang sentiasa bermunajat, merayu dan merintih kepadanya. Jadi pada kali ini, waktu yang mulia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ya Allah kerana sehingga ke hari ini Engkau masih mengizinkan kami, tanda Engkau mengasihi kami, menyayangi kami, masih memanjangkan umur kami, masih memberi banyak nikmat kepada kami. Terima kasih Allah. Kami sebenarnya malu kerana tak dapat membalas lagi nikmat-nikmat itu ya Allah. Kali ini Kau izinkan lagi kami berkumpul, bertemu di dalam kuliah ini. Moga-moga apa yang kami buat ini mendapat keredaan-Mu, dan moga-moga kami dapat memahami ilmu yang kami muzakarahkan, yang kami muzakarah bersama, yang kami pelajari bersama ini. Ya. Selawat dan salam ke atas dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasil haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi qadri wa miqdaril azim. Ya Rasulullah, Engkaulah Nabi yang ulung, Nabi akhir zaman. Terima kasih di atas jasa-jasamu ya Rasulullah, kerana dengan kesungguhanmu kami dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita sambung lagi kuliah kita, sambungan daripada kuliah-kuliah yang lepas, yaitu kuliah rukun-rukun solat. Rukun-rukun solat itu 13 perkara. Kuliah yang lepas kita dah belajar tentang niat, dan kali ini kita akan huraikan, kita akan bincangkan, kita akan muzakarahkan pula rukun solat yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Ya, moga-moga kita dapat memahaminya dan membetulkan takbiratul ihram kita selama ini. Andai tak betul, kalau dah betul, alhamdulillah, ini ulangan saja. Jadi bagi yang baru, dengar baik-baik ya. Moga-moga kita akan lebih memahaminya. Dan mungkin kuliah takbiratul ihram ini agak panjang sikit berbanding niat itu ya. Sebab insya-Allah kita akan belajar dengan lebih detail lagi, ya, lebih terperinci lagi. Jadi takbiratul ihram itu disebut takbiratul ihram itu, yaitu itulah dia kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar itu dibaca dalam takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Sebab dinamakan takbiratul ihram ialah kerana takbiratul ihram itu maksudnya takbir yang mengharamkan. Bahasa kita Melayu lah. Ya, takbir yang mengharamkan.
Kenapa? Kerana dengan mengucapkannya maka diharamkan orang yang sembahyang, orang yang bersolat kepada apa-apa yang selama ini sebelum dia solat, sebelum dia angkat takbir itu halal kepadanya. Tapi bila dia mula takbir saja, Allahu Akbar, maka segala yang selain itu ketika angkat takbir itu diharamkan. Maka disebutlah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qumta ila sholati fakabbir, kata Rasulullah, ya, sabda Rasulullah. Ketika kamu ingin mendirikan salat, maka bertakbirlah. Itu begitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Hadis sahih. Rasulullah berkata, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Ketika kamu ingin mendirikan sembahyang, maka bertakbirlah kamu. Jadi takbiratul ihram itu ialah perkara yang mengharamkan. Bila kita angkat takbir, yang selainnya semua haram, tak boleh dibuat ketika kita dalam solat. Maksudnya semua yang membatalkan solat itu tak boleh kita lakukan. Kemudian ada lagi sebuah hadis, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "Miftahus salatit tuhur wa tahrimuha wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu." Itu kata Rasulullah, Miftahus salatit tuhur wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslim. Maksudnya lebih kurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembuka sembahyang itu ialah kebersihan, tahara, tuhur, dan yang mengharamkannya adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkannya adalah salam. Riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Ini pun hadis. Maksudnya sembahyang ini pembukanya tuhur. Maksudnya kita sebelumnya kita dah belajar bab taharah. Maka pembuka bagi sembahyang itu adalah taharah. Tuhur itu. Ya, tapi yang mengharamkannya ialah takbiratul ihram. Maksudnya bila kita dah bertakbir tak boleh buat benda lain dah melainkan sembahyang, dan menghalalkannya ialah adalah salam. Maksudnya salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, maka halal lah semula yang tadi diharamkan ketika dalam solat. Jadi ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, kedua tangan akan diangkat dengan cara tapak tangan selari dengan bahu, ya. Hujung anak jari selari dengan cuping telinga sebelah atas, dan dua ibu jari selari dengan cuping telinga sebelah bawah. Kemudian turunkan keduanya dan letakkan di bawah dada dengan menggenggam tapak tangan kanan ke atas pergelangan tangan kiri. Itu maksudnya. Itulah dimanakan perbuatan takbiratul ihram. Ketika kita takbir tu, kalau orang laki-laki kena angkat tangan seperti ini contoh, ya. Ujung jari itu mesti selaras dengan cuping telinga, jari telunjuk itu selaras dengan cuping telinga yang atas. Kemudian ibu jari kita mesti selaras dengan cuping telinga yang bawah. Diangkat begitu. Kemudian Allahu Akbar, diletak tangan kanan di atas tangan kiri. Maknanya tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Nanti kita insya-Allah kita sertakan gambar rajah yang boleh rujuk, ya. Jadi inilah pendapat yang muktamad, pendapat yang rajih, yang kuat, yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, yaitu tangan kanan menggenggam tangan kiri, diturunkan ke bawah dada di atas pusat. Di atas pusat kita, ya. Serentak selesai menyebut takbiratul ihram. Cara ini disebut dalam 20 buah hadis. Ini bagi orang lelaki, tapi bagi orang perempuan takbiratul ihram dia mesti diangkat sama dengan dada dia. Maknanya bukan dada, maafkan ya. Dia di atas dada dia tapi sama dengan paras bahu. Jari telunjuk sama dengan paras bahu dia. Lihat gambar aja, ya. Jari mana tangan dibuka seperti ini, dirapatkan ke dada, dan jari telunjuk itu mesti separas, tidak boleh melebihi bahu dia ataupun naik tinggi. Dia mesti sama dengan bahu dia begitu. Nanti rujuk gambar aja. Itu bagi orang perempuan, bagi muslimah, ya. Jadi cara laki-laki tadi artinya yang menggenggam tangan bila kita lepas angkat takbir, tangan kita sama juga, muslimah pun sama. Tangan kanan menggenggam tangan kiri. Itu disebut dalam beberapa buah hadis, hampir 20 buah hadis yang diriwayatkan oleh 18 orang sahabat dan beberapa orang tabi'in. Begitu, ya. Tapi orang yang tidak boleh mengucap takbiratul ihram, tak boleh sebut Allahu Akbar, dia wajib belajar. Wajib dia belajar menyebut Allahu Akbar, walaupun belajar itu mencari guru, mencari syekh. Perjalanannya seperti orang nak pergi Mekah, seperti orang nak pergi haji.
bawa bekal sekalipun, maka dia boleh kena pergi walaupun hanya sekadar belajar Allahu Akbar, wajib bagi dia. Melainkan dia memang tak mampu, lidah dia tak boleh sebut, maka ada rukhsah bagi dia, bolehlah dia menyebut terjemahan yang dia boleh mampu buat. Tapi setakat pengalaman saya hari ini, saya tak jumpa lagi ada pergaulan saya hamba-hamba Allah yang tak boleh sebut Allahu Akbar. Senang kan? Allahu Akbar. Itu kalimah takbir, Allahu Akbar. Di dalam sebuah hadis dari Wail bin Hajar berkata, "Shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahul yumna ala yadal yusra ala sadrihi." Maksudnya Wail bin Hajar berkata, aku telah sembahyang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di bawah dadanya. Ini hadis riwayat Ahmad. Inilah dalil kenapa kita sembahyang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kita selepas angkat takbir di atas pusat, kerana ada sahabat yang melihat Rasulullah melakukan seperti itu. Dan Rasulullah pun dah beritahu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah kata, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Maka inilah dia. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga berkata, meletakkannya di bawah dadanya dan di atas pusatnya, inilah mazhab kita yang masyhur. Dan demikianlah pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Imam Nawawi kata, bagi kita mazhab Imam Syafi'i, meletakkan tangan tu di bawah dadanya dan di atas pusatnya, inilah mazhab yang masyhur. Mana ini yang masyhur bagi kita Syafi'i, beginilah caranya. Kemudian Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri pun mengatakan, disunatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah pusat atau di atas pusatnya. Dan inilah sunat yang ittifaq, yang sepakat ulama. Sepakat juga ulama daripada 3 mazhab. Iaitu antaranya mazhab Maliki berkata ia adalah mandub, digalakkan. Jadi sepakat 3 mazhab mengatakan itulah cara kalau selepas kita angkat takbir, mengangkat tangan seperti yang saya tunjuk tadi tu, mengangkat tangan kalau bagi laki-laki setentang dengan cuping telinga kanan dan kiri, jari telunjuk kita ataupun yang atas tu. Kemudian ibu jari kita setentang dengan cuping telinga bawah kita. Itu cara mengangkat takbir. Allahu Akbar. Begitu Jadi wajib mengucapkan takbiratul ihram tu dalam bahasa Arab. Tak boleh bahasa lain. Tak boleh kita ucap takbir dalam bahasa lain. Wajibnya mesti bahasa Arab. Kecuali kita dah sebut tadi awal sikit, tak boleh sebut sangat dah. Tapi kita tak jumpa pun orang yang tak boleh sebut Allahu Akbar kan. Kalau berlaku juga, maka dia tak mampu juga. Dia dah belajar, dia dah pergi jauh-jauh cari syekh, tak mampu juga. Maka barulah dia boleh membaca dengan bahasa ibundanya, bahasa tempatan. Kalau dia Jawa, dengan bahasa Jawa lah. Kalau dia apa-apa bangsa, dengan bahasa dia lah. Tapi perkataan Allah tidak ada bahasa lain. Semua bangsa menyebut Allah juga, kecuali Akbar. Allah Maha Besar, besar itu. Maka besar itu kalau tak boleh sebut juga Akbar tu, barulah sebut dengan bahasa bunda. Kalau Jawa, sebutlah Jawa. Kalau bahasa Inggeris, sebutlah bahasa Inggeris. Kalau Spanyol, sebut Spanyol contoh. Begitu. Kalau kita di Malaysia, dia berbahasa apa? Dia Bugis, Iban, Murut dan sebagainya. Begitu. Meletakkan kedua-dua tangan selepas takbiratul ihram sedikit ke sebelah kiri ada disebutkan ulama dalam beberapa buah kitab fiqh. Jadi selepas kita tu letak tu Allahu Akbar tu, letak tangan tu di atas pusat, tarik sikit ke sebelah kiri kita, sebelah kiri, sebelah kiri, kerana di situ dikatakan, kerana di situ terletaknya hati kita. Mana kedudukan hati itu memang di sebelah kiri, maka tangan tu sedikit ke kiri, bukan terlalu sampai ke hati, sikit lah. Daripada pusat tu tarik ke kiri sikit tangan kita selepas kita angkat takbir. Begitu. Begitu. Jadi itu perbuatan takbiratul ihram, mengangkat tangan, kemudian meletakkan. Kemudian dalam takbiratul ihram ini juga kita kena berniat serentak. Seperti mana kuliah lalu kita belajar tentang niat, maka di sini kita terangkan sambil angkat takbiratul ihram tu kita kena berniat dan kita kena muqaranah, menyertakan, menserentakkan niat. Ulama menggariskan takbir ini serentak dengan niat ini ada 3 peringkat, ada 3 kategori. Yang pertama ulama menyebut muqaranatun kamaliyah, muqaranatun kamaliyah ataupun muqaranah kamaliyah. Bahasa kita disebut keserentakan yang sempurna. Serentakan yang sempurna apa dia? Bermaksud menghadirkan dalam hati yang qasad. Ini saya
terangkan agak laju sikit, ringkas sikit supaya, sebab kali ini mungkin panjang, tapi ulanglah kalau kita tak berapa faham ya. Muqaranah kamaliyah bermaksud menghadirkan dalam hati kita qasad. Qasad itu niatlah, niat kita. Menghadirkan qasad, kemudian menghadirkan ta'arud. Ta'arud itu iaitu menentukan fardunya. Kemudian menghadirkan sekali ta'ayun, atau setengah kitab lain menyebut ta'ayin, iaitu untuk salat fardu. Untuk salat yang wajib, untuk salat yang wajib ketika kita angkat takbir, kita kena ada niat sekali tu. Qasad, ta'arud, ta'ayin. Allahu Akbar. Qasad itu maksudnya aku niat salat, aku salat. Habis ta'arud tu salat fardu. Ta'arud tu mana menentukan, sebutlah fardu. Kemudian ta'ayin tu menentukan salat apa kita sembahyang tu. Salat subuh, zuhur, isyak dan sebagainya, begitu Jadi ketiga-tiga perkara ini hendaklah dihadirkan di dalam hati. Bermula daripada kita menyebut huruf alif dalam Allah. Allah tu ada alif. Daripada huruf alif tu Allah, kita dah serentakkan niat itu. Muqaranah kamaliyah menyebut Allahu Akbar daripada huruf alif pada perkataan Allah. Dikekalkan ingatan itu, dikekalkan hadir hati itu sehingga selesai menyebut huruf ra pada perkataan akbar. Allahu Akbar, ra yang akhir itu. Habis itu kekal niat itu bersama tiga perkara tadi, qasad, ta'arud, ta'ayin. Saya ulang lagi, bila kita angkat takbir Allah daripada huruf alif itu, kita qasad, kemudian kita ta'arud, kita ta'ayin. Kita sertakan Allahu Akbar itu di dalam hati kita. Aku sembahyang fardu zuhur, Allahu Akbar. Aku sembahyang fardu zuhur. Kalau makmum sebutlah makmum, sunat saja menyebut makmum dan rakaatnya. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Allahu Akbar, menghadirkan hati. Tak pula sebutlah dalam hati. Hati itu sekadar hadirkan. Hadirnya sekaligus. Mana serentak. Dia kerja hati itu dia sekaligus. Dia boleh buat serentak, laju. Bila Allahu Akbar dalam qasad kita, dalam niat kita, kita dah hadirkan hati bahawa kita sembahyang zuhur 4 rakaat jadi makmum. Macam tu. Artinya aku solat, aku sembahyang zuhur. Macam tu. Itu dikatakan muqaranah kamaliyah. Ketika kita bertakbir, kena hendaklah ada qasad, ta'arud, ta'ayin. Nanti kita terangkan lagi apa itu qasad, apa itu ta'arud, ta'ayin. Dengar dulu Allahu Akbar. Ketika menyebut Allah Akbar itu sebab setengah imam tu dia panjang. Setengah imam ada orang dia dah mahir, dia pendek je. Allahu Akbar. Kan? Mana ketika Allahu Akbar tu dekat situ terselit qasad, ta'arud, ta'ayin sekaligus, laju saja. Sebab itu dia lintas dan hadir hati sekali. Maknanya ketika mengangkat takbir itu, hati itu hadir bahawa aku salat fardu zuhur, aku salat fardu isya, aku salat fardu maghrib, contoh. Itu dikatakan yang pertama muqaranatun kamaliyah. Muqaranah kamaliyah iaitu keserentakan yang sempurna. Kamaliyah itu sempurna kalau kita boleh buat macam tu. Mana takbir itu takbir yang sempurna. Beserta keserentakan tu beserta yang sempurna. Artinya muqaranah kamaliyah. Beserta qasad, ta'arud, ta'ayin tu Allahu Akbar. Kalau beserta tu maka insya-Allah tidak akan datang was-was. Itu yang pertama secara ringkas. Yang kedua, muqaranah urfiyah kata ulama. Kategori yang kedua, kategori yang mengangkat takbir, yang muqaranah ni yang kedua, muqaranah urfiyah. Muqaranatun urfiyatun. Artinya keserentakan pada uruf. Pada uruf itu maksudnya menghadirkan niat tersebut semasa mengucapkan takbir atau ihram pada mana-mana bahagian ucapan takbir itu. Sama ada pada perkataan Allah atau pada perkataan akbar. Mana Allahu Akbar, kalau yang tadi muqaranah kamaliyah mesti bermula dari huruf alif. Allahu Akbar kita ada qasad, ta'arud, ta'ayin daripada huruf alif sampai ke habis huruf ra. Tapi yang ini yang kedua ni muqaranah urfiyah. Kena ingat tu, muqaranah urfiyah ni kita angkat takbir Allahu Akbar di mana-mana saja antara Allahu Akbar tu kita qasad, kita ta'arud, ta'ayin. Kalau sembahyang itu sembahyang wajib, Allahu Akbar sembahyang fardu. Artinya Allah ketika Allah ke ketika akbar ke boleh kita qasad, ta'arud, ta'ayin. Allahu Akbar. Maka itu dikatakan muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah ni dengan kata yang lain memadailah dihadirkannya itu pada mana-mana bahagian dalam takbir itu yang diucapkan. Memadailah hadirkan niat di mana-mana bahagian dalam takbir yang kita ucapkan itu. Itu muqaranah urfiyah. Artinya dalam Allah ke dalam akbar ke boleh. Dengan kata lain tak perlu bersusah payah memberat-beratkan diri, asalkan tatkala mengucap Allahu Akbar itu dia tidak lupa dan lalai daripada mengingati niatnya.
Ketika kita niat Allahu Akbar tu kita tak lalai. Sama ada kita qasad niat tu ta'ala tu pada Allah ataupun pada akbar tu. Tapi mesti di dalam takbir itu. Tak perlu kita nak selesai daripada Allah. Allah aku solat. Tak payah nanti was-was. Tapi kita angkat Allahu Akbar aku solat zuhur. Allahu Akbar aku salat fardu zuhur. Di dalam qasad, di dalam hati. Qasad ta'arad ta'yin. Kalau fardu sembahyang itu ya. Maka inilah yang dinamakan, kalau kita boleh angkat takbir dan kita qasad ta'arad ta'yin di mana-mana saja sama ada pada Allah atau pada akbar, ini dinamakan muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah jadi memadalah bagi kita orang awam ni takbir sebegitu. Sah takbir kita. Ini yang muqaranah urfiyah ni adalah makam atau kategori angkat takbir yang kedua. Yang pertama tadi muqaranah kamaliyah. Kamaliyah ni biasanya diangkat takbir oleh mereka-mereka yang hampir dengan Allah, para masyayikh, para wali Allah, para orang soleh yang khusyuk salatnya. Inilah takbir mereka. Bagi kita masih orang awam termasuk saya ni, maka kalau kita dapat mencapai muqaranah urfiyah pun dah bagus. Muqaranah urfiyah pun dah bagus. Berkata Syekh Bujairimi, Syekh Bujairimi ataupun Syekh Sulaiman, muqaranah urfiyah itu bermaksud menyertakan apa yang wajib dihadirkan pada mana-mana bahagian takbir dalam takbir itu. Faham? Mana Syekh Bujairimi pun sebut muqaranah urfiyah itu bermaksud menyertakan apa-apa yang wajib dihadirkan pada mana-mana bahagian di dalam takbir atau ihram. Jadi yang wajib dihadirkan itu ialah qasad, ta'arud, ta'yin pada mana-mana bahagian daripada bahagian takbir. Apa yang wajib dihadirkan? Qasad, ta'arud, ta'yun ataupun ta'yin. Itu yang wajib dihadirkan daripada mana-mana bahagian takbir tu. Takbir tu Allahu Akbar, mana-mana bahagian tu hadirkan itu sekali. Begitu. Ini dipanggil muqaranah urfiyah. Ini makam yang kedua ataupun kategori takbir yang kedua. Ini sah takbir begini. Tapi ada satu lagi yang akhir. Takbiratul ihram ini dipanggil muqaranah tauzi'iyah. Muqaranah tauzi'iyatun. Itu keserentakan pecah-pecahan. Dipisah-pisahkan. Maka takbir sebegini tidak sah. Ini takbir sebegini tidak sah. Contohnya muqaranah tau'iziyah ni keserentakan pecahan ataupun beserta tapi dipecah-pecahkan. Ia bermaksud memecah-mecahkan niat itu. Dibagi-bagikan niat itu pada pecahan-pecahan takbir. Contohnya caranya dengan menyertakan qasad pada sebutan bila sebutan Allah manakala dia buat qasad. Kemudian Allahu baru dia buat ta'arud dalam hu. Kemudian dalam ta'ayun ataupun dibuat disertakan pula dalam akbar. Ta'ayun artinya menentukan. Jadi aku Allah aku salat. Begitu hu baru dia kata fardu. Begitu baru dia kata ni isya. Contoh dia pisah-pisahkan niat dia tu yang dia berniat dia tak niatkan sekali. Maka ini yang dinamakan takbir tauzi'iyah. Ini membahagi-bahagikan kerana meletakkan satu bahagian niat pada satu bahagian takbir. Tidak sah niat dengan muqaranah yang sebegini. Muqaranah tauzi'iyah ini tidak sah menurut kesepakatan ulama. Kalau yang pertama tadi, yang kedua tadi okey. Kita Allahu Akbar tu dalam akbar kita terus niat sekali, qasad ta'arud ta'yun tu sekali itu sah. Ataupun dalam Allah kita dah siap dah. Qasad ta'arud itu sah. Tetapi muqaranah yang tau'iziyah ni dia memisah-misahkan niat itu, maka yang ini tidak sah niat itu. Maka niat yang pertama, niat yang kedua muqaranah urfiyah telah disepakati oleh ulama adalah untuk orang yang berupaya melakukannya. Yang ini muqaranah kamaliyah. Itu niat yang pertama tu. Niat yang pertama muqaranah kamaliyah adalah untuk orang yang disepakati ulama itu bagi mereka yang mampu melakukan niat kamaliyah tu, niat yang sempurna tadi. Keserentakan semua. Tetapi jika hal itu menyebabkan was-was, tak boleh buat yang kamaliyah, cukuplah kita boleh buat yang muqaranah urfiyah. Maka hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah tu. Kita latih untuk kita mengangkat takbir dengan cara keserentakan yang muqaranah urfiyah tadi, muqaranah uruf tadi. Keserentakan yang pada uruf, keserentakan pada uruf, mana pada bahagian tu, tak apa. Yang itu sah takbir kita. Tapi kita jangan ambil muqaranah tau'iziyah yang memecah-mecahkan niat itu. Kita tak boleh pecah-pecahkan niat. Niat tu hendaklah disatukan dalam satu takbir. Tak boleh pecahkan pada Allah, sebut Allah satu.
hu satu, untuk ak lain lagi niat, tak boleh, dia mesti sekali. Ataupun dalam Allah terus ta'arat qasad ta'aratain, ataupun akbar terus qasad ta'aratain, itu boleh, itu muqaranah urfiyah. Ya. Jadi Imam Nawawi menyebutkan sebagai inilah pendapat yang dimuktamad kata Imam Nawawi. Begitu juga Imam Ghazali. Imam Ghazali pun berkata dan para ulama lain berkata inilah pendapat yang muktamad, kita orang awam kena mengamalkan muqaranah urfiyah. Ada yang pening-pening dengar ni. Tak apa, ulang nanti. Ulang nanti. Tengok apa yang kita tulis dan tengok kita punya ada gambar aja juga takbir tu. Jadi saya nak bagi faham lagi ni. Nak ringkas, tapi kalau tak faham kita hurai cara lain pula. Okey, takbir atau ihram tu ada 3 tingkatan. Jadi takbiratul ihram tu ada 3 kategori muqaranah. Sekarang ni niat itu ada 3 tingkatan dalam takbiratul ihram. Sorry, maafkan saya, bukan tingkatan niat. Niat itu ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Niat ada 3 tingkatan. Pertama, jika solat itu fardu, maka wajib qasad. Wajib qasad. Qasad tu apa dia? Berniat. Wajib qasad melakukan salat. Apa qasad tu? Aku solat. Itu qasad lah. Aku sembahyang, itu qasad lah. Kemudian kalau di solat fardu kita wajib qasad dan wajib kita menentukan jenis solat, dipanggil ta'ayyin. Ataupun ta'ayyun, itu menentukan jenis solat. Dan wajib kita ta'arud, ini menyatakan, menyebutkan fardu tu. Ta'arud tu menyebut fardu lah. Aku solat fardu Isya. Isya tu ta'ayyun, menyebut waktunya, jenis sembahyang itu. Sembahyang itu sembahyang Isya, contoh. Ya. Begitu. Jadi sama ada solat fardu dalam bentuk solat nazar atau fardu kifayah atau qada atau ada solat fardu yang diulang. Itu maksudnya. Kita kena qasad sebut fardu tu. Ta'arud. Ta'arud tu fardu. Kalau fardu semayang tu fardu kifayah, kita semayang jenazah, maka kena sebut kita semayang jenazah. Kalau fardu itu dalam bentuk nazar, kita nak bernazar. Nazar ni kalau kita semayang walaupun dia sunat, katalah kita biasa solat sunat nazar, ada nazar kita nak solat duha. Aku kalau aku dapat sekian, dapat rezeki sekian, aku nak duha salat bernazar solat duha 12 rakaat. Maka ketika itu solat duha itu jatuh wajib. Bukan jadi sunat. Maka dia jadi solat nazar, solat duha nazar. Maka kena sebut. Ataupun kalau salat qada pun, qada kita dulu tertinggal semayang, kita nak qada, kena sebut qada. Qada itu maknanya itulah fardu. Ataupun solat yang diulang. Kadang-kadang kita solat menghormati waktu. Tiba-tiba kita dah sampai satu tempat dalam kenderaan menghormati waktu, sampai tempat tu kena ulang, maka kena sebut. Itu fardu. Itu maksud ta'arud itu. Ya. Kemudian kalau solat nazar pula, fardu juga, cukup kita menyatakan manzurah, dipanggil istilah dia. Manzurah ni menggantikan niat fardu. Manzurah tu kalau kita sebut fardu, kita sebut perkataan manzurah pun boleh. Contoh, usalli sunnatud duhal manzurah. Usalli sunnatud duhal manzurah. Sahaja aku salat sunat duha yang dinazarkan. Begitu. Itu yang kata ta'arud. Jadi itu tingkatan niat yang pertama. Tingkatan yang pertama, jika solat fardu maka wajib qasad. Wajib ta'ayyin, wajib ta'arud. Itu kalau yang sembahyang fardu. Yang tingkatan niat yang kedua, jika solat sunat yang ada waktu seperti solat rawatib. Solat rawatib, contoh solat sunat yang ada seperti solat rawatib ataupun solat sunat yang ada waktu, antara lainnya solat sunat Aidil Fitri, solat sunat Aidil Adha, itu ada waktu. Mana Aidil Fitri baru boleh semayang kan. Jadi yang kedua, jika solat sunat yang ada waktu seperti solat rawatib. Solat sunat rawatib yang mengiringi itulah, mengiringi semayang fardu, qabliyah, ba'diyah, itu dipanggil solat sunat rawatib. Atau solat sunat yang mempunyai sebab. Sebab ni contohnya apa solat sebab? Seperti solat sunat istisqa. Itu bersebab. Istisqa ni minta hujan, dah lama kemarau, maka kita semayang sebab kemarau, maka bersebab. Ataupun solat gerhana matahari, solat gerhana bulan, itu dipanggil solat yang ada sebab. Datang gerhana baru kita boleh semayang. Maka ini jika solat sunat yang ada waktu ataupun solat sunat yang punya sebab, maka wajib qasad. Kita cuma wajib qasad. Qasad tu berniat lah. Aku niat semayang istisqa, minta hujan. Aku niat semayang gerhana bulan, gerhana matahari contoh. Dan ta'ayun ni menentukan jenis solat tu. Kita tentukan jenis solat tu tadilah. Aku niat, kita pasang aku niat bersolat. Qasad tu aku niat bersolat. Begitu ta'ayun. Ta'ayun tu menentukan. Aku sembahyang istisqa, minta hujan. Aku sembahyang sunat
gerhana matahari, aku sembahyang sunat gerhana bulan, ataupun aku sembahyang sunat rawatib, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Begitu. Itu dikatakan solat sunat. Kalau solat sunat hanya perlu kita dalam takbir kita hanya perlu niat kita ada dua. Pertama qasad, yang kedua ta'ayun. Tidak perlu ta'arud. Sebab ta'arud itu hanya menyebut fardu. Maka ini sunat tak perlulah sebut fardu itu. Itu tingkatan niat yang kedua. Faham Tak faham pun fahamlah. Seperti kemudian jadi menentukan jenis solat itu, kalau kita yang sunat ini kita kena ta'ayun. Antara yang kita ta'ayun ke menentukan jenis solat sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ataupun salat sunat hari raya, itu dikatakan ta'ayun, menentukan. Kalau kita sembahyang sunat sembahyang sunat hanya perlu ada dua, qasad dan ta'ayun. Macam tadi tingkatan niat yang pertama, kalau sembahyang fardu kena ada ta'arud. Mana kena tentukan, kena sebut fardunya. Kemudian tingkatan niat yang ketiga, jika solat sunat mutlak ataupun solat sunat nawafil. Sunat mutlak ini solat yang tak ada sebab, iaitu solat yang tak ada waktu dan sebab dia, maka wajib qasad, berniat saja. Kita sembahyang je. Contoh kita nak sembahyang sunat apa yang antara termasuk solat sunat mutlak ini, iaitu kita pergi ambil uduk, kita dah ambil uduk, kita nak solat sunat uduk. Solat sunat uduk ni tidak ada, bukan solat bersebab, tapi kita ada uduk, kita nak solat sunat mutlak lah. Solat sunat uduk tu sunat mutlak. Aku nak solat sunat, Allahu akbar, dah. Macam tu je. Mana kita kena qasad, berniat solat saja, cukup. Jadi termasuk dalam salat sunat mutlak itu ialah salat sunat yang mempunyai ikatan tertentu, seperti salat sunat tahiyatul masjid. Itu dianggap macam-macam salat sunat mutlak juga. Sunat wudu, ataupun istikharah, ataupun sunat tawaf, orang yang bertawaf, ataupun sunat datang dari musafir. Kita dari jauh-jauh kita sampai setempat tu nak sunat, ataupun kita salat sunat hajat, ataupun kita salat sunat tempat yang kita seorang je buat ibadah kat situ, semua orang lain kafir contoh, maka ini dipanggil salat sunat semata-mata ataupun salat sunat mutlak. Dia masih dalam kategori sunat mutlak, maka kita tidak perlu ta'arud, kita tak perlu ta'yin, kita cuma perlu qasad sahaja dalam salat ni. Jadi maksud qasad, ta'arud, ta'yin, kita ulang lagi supaya betul-betul faham ni. Maksud qasad, ta'arud, ta'yin, dalam bahasa al-fi'lu usalli wa ta'yinu zuhran au asran wal fardiyatu fardan. Begitu. Maksudnya qasad itu perbuatan. Perbuatan al-fi'lu, perbuatan itu itulah qasad. Qasad itu seperti dikatakan usalli. Mana qasad itu dikatakan usalli, mana aku solat, aku sembahyang, itulah dipanggil qasad. Faham betul-betul Apa itu qasad? Qasad itu aku sembahyang, aku solat, itu qasad. Kemudian ta'ayun tu menentukan jenis solat tadi. Apa dia jenis solat tu? Kita sembahyang tadi, maghrib ke, subuh ke, isyak ke, itu kata menentukan jenis solat. Fardu tu menyatakan fardu, kena sebutlah. Usalli fardu zuhri, usalli fardu. Fardu zuhri itulah ta'arud. Usalli fardu, sahaja aku sembahyang fardu. Zuhur, usalli fardu zuhri. Zuhri itulah ta'ayun, ta'ayin. Boleh faham Boleh faham pun fahamlah Tak faham boleh faham pun fahamlah, insyaAllah jangan stres-stres sangat. Kena ingat tu, qasad, ta'arud, ta'yin mesti serentak, kena ada dalam takbiratul ihram, kena dihadirkan. Sekurang-kurangnya menghadirkan muqarana urfiyah, artinya mana kita kena ada qasad, ta'arud, ta'yin dalam takbir kita serentak. Aku sembahyang zuhur, aku sembahyang fardu zuhur, contoh Allahu akbar tu, aku sembahyang fardu zuhur, Allahu akbar. Itu dia. Kemudian seterusnya, ini pun dah setengah jam, insyaAllah boleh sabar mengaji ni macam ni lah, siapa bersabar insyaAllah dia dapat. Kemudian seterusnya, syarat-syarat sah takbiratul ihram. Syarat-syarat sah takbiratul ihram. Jadi syarat-syarat sah takbiratul ihram ini ada 16 perkara. Syarat-syarat sah ada 16 perkara. Jadi yang pertama, syarat-syarat takbiratul ihram tu, yang pertama, hendaklah dibaca ketika berdiri sekiranya salat fardu. Mana kalau kita salat wajib, salat 5 waktu lah, senang cerita. Salat 5 waktu tu fardu, takbiratul ihram mestilah dibuat dalam keadaan berdiri. Allahu akbar. Hendaklah dibuat dalam keadaan kita berdiri. Itu takbiratul ihram kalau kita salat fardu. Cerita orang sakit tak boleh berdiri, itu nanti kita akan cerita bab lain. Kalau kita cerita dekat sekarang nanti tak sempat. Sebab syarat-syarat takbiratul ihram ni pun ada 15, 16.
Jadi nanti bab cerita takbiratul ihram orang sakit, nanti kita cerita dalam bab yang lain. Sabar Hendaklah yang pertama syarat-syarat sah takbiratul ihram ada 16 perkara. Hendaklah dibaca ketika berdiri. Yang pertama, hendaklah dibaca ketika berdiri sekiranya sembahyang fardu. Mesti dibaca ataupun bertakbir dalam keadaan qiyam, dalam keadaan berdiri betul. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah dibaca dengan bahasa Arab. Yang kedua, hendaklah dibaca dengan bahasa Arab. Tak boleh bahasa Melayu. Jadi berhati-hati membaca takbiratul ihram tu. Kena baca dalam bahasa Arab tu, tak boleh dalam bahasa Melayu. Kecuali kita ada cerita tadi, jika tidak mampu boleh menyebut terjemahannya. Dah berusaha, dah belajar dah. Dah sampai ke Mekah dah belajar, nak belajar takbir Allahu Akbar saja pun tak boleh sebut. Maka boleh disebut dalam bahasa Melayu. Allah Maha Besar. Hendaklah dibaca dengan lafaz jalalah. Ini syarat sah yang ketiga. Hendaklah dibaca dengan lafaz jalalah, yakni mesti dibaca dengan lafaz Allah. 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 Tak boleh ada lain. Itu takbiratul ihram yang syarat sah yang ketiga, mengucap takbiratul ihram. Syarat sah yang keempat, hendaklah dibaca dengan lafaz akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu syarat sah yang keempat. Mengucap dengan perkataan yang lain tak boleh. Contoh, Ar-Rahmanu akbar. Pandai-pandai dia nak ubah. Ar-Rahimu akbar. Tak boleh. Tak boleh tukar jadi Ar-Rahman, tetap juga Allah. Tak, Ar-Rahim tak boleh, tetap juga Allahu Akbar. Ataupun ditukar pula, Allahu Kabir, Allahu Kabira. Tak boleh Kabir, tak boleh Kabira, tetap juga Akbar. Kalau disebut Kabira, Kabir tak sah. Kalau disebut tak sah dan membatalkan sembahyangnya. Takbirnya tak sah lah. Kalau terus sembahyang memang awal takbir dah rosak, yang lain semua tak diterima. Itu yang keempat. Yang kelima, tertib antara kedua lafaz tersebut, iaitu Allah dahulu kemudian Akbar. Seperti Allahu Akbar, tertib, ikut susunan. Allah kena sebut dulu baru Akbar. Tak boleh pandai-pandai terbalikkan pula. Akbarullah. Tak boleh. Betul-betul. Yang keenam, syarat yang keenam, syarat sah takbiratul ihram yang keenam, tidak memanjangkan bacaan pada huruf hamzah dalam kalimat Allah. Tidak memanjangkan bacaan dalam huruf hamzah dalam kalimat Allah, yakni Allahu Akbar. Macam mana contoh dia memanjangkan tu? Tiba-tiba dia sebut Allahu Akbar. Tu alif tu, hamzah tu tak boleh panjang. Allahu Akbar, salah. Tidak sah salatnya. Mesti sebut Allahu Akbar, pendek. Allahu Akbar. Okey. Yang ketujuh. Yang ketujuh, tidak memanjangkan bacaan pada huruf ba dalam kalimat akbar. Seperti Allahu Akbar. Contoh tidak, yang ketujuh, tidak memanjangkan bacaan pada huruf ba dalam kalimat akbar. Apa dia? Seperti Allahu Akbar, bar, tak sah solat dia. Batal takbiratul ihram dia. Mana batal lah solat dia. Kenapa? Kalau sebut bar, jika hamzah dibaca panjang, contohnya Allahu, kan? Allah, contohnya Allahu tadi, kan? Dipanjangkan, tidak memanjangkan bacaan pada huruf ba dalam kalimat akbar. Seperti Allahu Akbar, bar tu bila dipanjangkan, mana bermaksud jika dibaca akbar ia adalah nama lain jadi maksudnya. Allahu Akbar lain maksudnya. Itu kenapa dia jadi maksudnya? Pertama, nama lain bagi orang yang datang haid. Allah wa'alaikumsalam. Perempuan datang haid tu bila sebut akbar tu maksud istilah orang perempuan datang haid. Ataupun ada lagi maksud Allahu Akbar tu Allah gendang besar. Sebab apa? Bila disebut, jika dibaca akbar, ia adalah jamak bagi perkataan kabarah, kabar, yang bermaksud gendang besar. Nampak? Bahasa Arab ni lain sikit, jadi lain maksudnya. Begitu juga kalau kita baca hu pula. Allahu, hu tu pula panjang. Allahu Akbar, tidak sah takbirnya, kerana ia berarti apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Kalau kita sebut Allahu Akbar, maksudnya apakah Allah tu besar? Tak boleh. Misalnya Allahu Akbar, hu tu tak ada mat di situ. Allahu Akbar. Jadi berhati-hati dalam mengangkat takbiratul ihram. Tak boleh ikut suka kita. Sebab itu kita kena berguru, kena belajar. Jangan ingat kita dengar orang kita mau buat Allahu Akbar, habis hancur semua.
ikut suka dia. Tak, takbir yang sebenar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu syarat yang ketujuh. Yang ke-8, tidak membaca tasdid pada huruf ba dalam kalimat akbar. Tasdid maksudnya huruf sadda, huruf sabdu. Apa dia? Dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alif pun dah hidup. Allahu Akbar. Contoh. Ada. Kalau kita sembahyang jemaat, mak cakap saya kadang-kadang dengar jiran-jiran yang berdiri sebelah saya cara takbir tak betul. Tak boleh menambah huruf tasdid dalam huruf akbar. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tidak menambah huruf waw, sama ada ia baris mati atau berbaris di atas atau di bawah. Sama ada huruf waw itu sukun atau dia fathah, kasrah sebagainya. Jadi antara lafaz Allah dan akbar tak boleh tambah. Kita tak boleh tambah huruf waw antara lafaz Allah dan akbar tu. Jadi kita dah sebut dah. Tiba-tiba dia kata Allahu Akbar. Hu tu, adakah Allah tu besar? Tak boleh. Jadi tak boleh tambah waw, tak boleh tambah huruf mat. Di situ. Walaupun dia mati, tak boleh. Ataupun dia berbaris pula. Allahu Akbar. Dengar tak? Biasa dengar tak? Ada orang takbir macam tu. Allahu Akbar. Kalau Akbar, ada waw. Berbaris atas, berbaris fathah. Allahu Akbar. Tak sah. Lebih-lebih kalau disebut Allahu Akbar, tak boleh. Maka tidak boleh menambah syarat yang kelima, tidak boleh menambah huruf waw, sama ada baris sukun, baris mati atau berbaris atas atau bawah dalam kalimah Allahu Akbar tadi. Okay. Faham? Dapat Yang ke-10, tidak menambah huruf waw sebelum lafaz jalalah Allah. Seperti apa? Ini pula orang tambah pula waw di depan pula. Awal takbir Wallahu Akbar, wallah. Ada waw, tak boleh, tak sah takbirnya. Faham Okey, ringkas-ringkas. Yang ke-11, tidak berhenti ketika membaca lafaz Allah dan Akbar dengan berhenti yang panjang atau pendek. Iaitu kalau dengan maksud dia memutuskan bacaan, tiba-tiba takbir Allah Akbar. Ataupun ada orang takbir Allahu tu tak dengar, tak sah takbir. Contoh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hu tak dengar, tak sah. Lagi-lagi kalau dia berhenti Allah, dia berhenti, dia wakaf. Bersama Akbar, tidak sah. Itu yang ke-11. Yang ke-12, hendaklah orang yang membacanya mendengar sendiri semua huruf dalam takbiratul ihram. Itu nak kena dengar, saya disebut tadi awal. Hendaklah kita sendiri dengar, telinga kita sendiri dengar kita takbir. Allahu Akbar. Jangan kita pun tak dengar Allahu Akbar. Hilang hu, ha tu hilang. Tak boleh. Yang ke-13, masuk waktu untuk solat yang ada waktu. Maknanya masuk waktu zuhur, masuk waktu yang 5 waktu tu baru boleh angkat takbir, baru sah. Kalau belum lagi tak ada. Bagi masuk sembahyang yang ada waktu lah, makna sembahyang fardu lah kan. Ataupun sembahyang yang ada gerhana bulan. Masuk gerhana bulan baru boleh angkat takbir. Masuk gerhana matahari baru boleh angkat takbir. Yang ke-14, membacanya dalam keadaan menghadap kiblat. Tak boleh takbir menghadap ke lain. Kita ada cerita dah bab sembahyang di atas sampan perahu semua kuliah sebelum ni kan. Itu ada keadaan-keadaan tertentu yang dibenarkan, tapi kebiasaannya mesti membacanya dalam keadaan menghadap kiblat. Yang ke-15, tidak merosak atau mengubah satu huruf pun. Tidak merosak atau mengubah satu huruf pun daripada huruf-huruf dalam takbiratul ihram. Tidak kita rosak, kita tak ubah, kita tak tambah lah, ya. Yang ke-16, akhir sekali, mengakhirkan takbiratul ihram makmum selepas takbiratul ihram imam. Yang ini artinya makmum mengangkat takbiratul ihram selepas selesai takbiratul ihram imam. Jika makmum mengikut sama mana-mana bahagian takbiratul ihram imam, tidak sah takbiratul makmum itu. Artinya kita makmum, kalau kita makmum kita mesti habiskan Allahu Akbar, dah habis bar imam baru kita Allahu Akbar. Tapi kita tak boleh ikut serentak sama pula dengan imam. Imam Allah, kita pun Allah, tidak sah sembahyang kita. Tidak sah takbir, tak sah kita sembahyang menjadi makmum. Ya. Kecuali lah kita mau farakah, kita niat sembahyang sendiri. Tapi ini tidak. Ceritanya kalau kita berjemaah, mesti kita habiskan sembahyang imam dulu. Takbiratul ihram imam dulu. Imam dah habis takbir, baru kita takbir. Okay. Allahu Akbar, baru kita sambung Allahu Akbar. Itu 16 syarat sah takbiratul ihram. Harap kita faham lah ya. Jadi hari ini inilah yang kita belajar.
ya, sedikit panjang daripada biasa. Ini pun saya dah laju-laju, moga-moga kita faham. Tak faham kita ulanglah lagi ya. Kita hari ini belajar tentang qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu ya, apa dia? Qasad itu berniat. Niatnya apa? Aku salat. Ta'arud itu menentukan, menyebut fardu tu. Fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib contoh. Ta'ayyun itu menentukan jenis solat tu. Solat tu apa? Asar, zuhur, maghrib contoh jenis-jenis ni. Jadi itu secara ringkas. Jadi waktu kita angkat takbir, kita sekurang-kurang mesti takbir muqaranah urfiyah. Artinya kita mesti sertakan qasad, ta'arud, ta'yin tadi tu, aku salat, fardu, zuhur itu di dalam takbir kita Allahu Akbar. Tidak boleh kita pecah-pecahkan dalam takbir itu, aku salat, Allah, aku salat. Habis itu fardu, bar, zuhur. Macam tu contoh kan. Maksudnya dipecah-pecahkan tu tak boleh. Itu dipanggil muqaranah tau'iziyah. Muqaranah yang tidak sempurna, maka tidak sah takbiratul ihram kita. Kita mesti sekurang-kurangnya muqaranah urfiyah. Ya, ulang balik video ni muqaranah urfiyah, dan kalau boleh kita boleh buat muqaranah kamaliyah. Jadi harapan saya moga kita faham takbiratul ihram ni ya. Jangan nampak istilah-istilah rumit, tapi sebenarnya mudah aja kalau kita selalu amalkan ya. Moga kita mendapat kefahaman, moga memberi manfaat, dan segala kelemahan, kesilapan itu adalah kelemahan iman saya, kelemahan ilmu saya, kelemahan sebutan saya sebagainya. Saya mohon ampun maaf banyak-banyak pada anda semua, dan moga kita berpeluang bertemu lagi di kuliah yang akan datang, diizinkan lagi oleh Allah untuk bersama kita terus lagi belajar. Selepas ini adalah kita akan belajar lagi rukun solat yang ketiga, yaitu qiyam. Rukun solat yang ketiga, pertama rukun solat yang pertama niat, yang kedua takbir, yang ketiga berdiri betul, qiyam itu nanti kita huraikan, kemudian kita boleh lepas tu baru yang baca Fatihah. 13 rukun solat ni terpaksa kita buat bersiri, kerana satu rukun pun kita hurai seperti ini pun kita dah hampir 45 minit. Jadi itu sajalah daripada saya. Moga-moga memberi manfaat kepada kita, memberi kepahaman kepada kita, mengurangkan kejahilan kita. Kita ampun maaf dari saya. Kita akhiri dengan membaca tasbih kifarah dan surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Sekian, ampun maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa yafuzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.